Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya titipkan buat Anda semua. Saya Grace Wong Waiting dari SM Nok Yu Kota Kinabalu, Sabah. Salam sejahtera buat peneraju acara, kombinasi panel kehakiman intelektual berkarisma, penjaga masa, div-div kehormat yang disanjungi, seterusnya hadirin dan hadirat yang saya hormati. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Hargai Sawit Malaysia. Penanaman kelapa sawit di Malaysia telah berlaku secara besar-besaran sejak tahun 1960-an. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda telah ditubuhkan untuk mengendalikan penduduk di luar bandar ke kawasan yang baru dibangunkan untuk menganjurkan aktiviti pertanian pekebun kecil, khususnya tanaman kelapa sawit. Kini, Malaysia merupakan negara yang mengeluarkan hasil kelapa sawit di peringkat global. Kelapa sawit pula juga merupakan komoditi pertanian utama bagi negara Malaysia yang perkembangannya demikian pesat. Tuntasnya, pidato saya hari ini akan melihat pencapaian kegunaan minyak kelapa sawit, dan kita sebagai rakyat Malaysia haruslah hargai sawit Malaysia. Marilah kita sama-sama hayati pidato saya melalui 3 fokus bicara yang berbeza. Hadirin dan hadirat yang dihormati. Pertama, penyumbang utama ekonomi negara. Kelapa sawit kekal antara sektor yang kukuh membantu mempertahankan kemampanan ekonomi negara. Buat masa ini, China, India, dan Kesatuan Eroppa sebagai pasaran terbesar di Malaysia. Berdasarkan statistik MPOB, bagi tempoh Januari hingga Julai 2022, ekspor minyak sawit adalah berjumlah 8,50 juta tan, di mana 6,50 juta tan adalah minyak sawit yang diproses. Kedua, kelestarian kelapa sawit sangat tinggi. Jangka hayat kelapa sawit sangat panjang, yaitu 20 hingga 25 tahun. Kosnya juga murah. Penggunaan 2 hektar tanah boleh menghasilkan 4 tan kelapa sawit, berbanding dengan minyak jagung yang menghasilkan 1 tan dengan penggunaan tanah 2 hektar. Lebih banyak teknologi telah dicipta untuk kemajuan kelapa sawit Malaysia ke pasaran global. Penggunaannya sangat besar dan sesuai digunakan dalam semua cara penyediaan makanan. Daripada minyak, boleh dijadikan sabun ataupun kegunaan makanan maupun bukan makanan. Natijanya, pengeluaran minyak sawit mentah telah meningkat sebanyak 8% kepada 1,70 juta tan pada Ogos 2022. Berbanding bulan sebelumnya menurut MPOB. Hadirin dan hadirat yang mulia. Ketiga, sumber tokotrino yang terkaya, yaitu vitamin E. Pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Begitu juga dengan kebaikan kelapa sawit yang membawa banyak kebaikan kepada kehidupan manusia. Selain berfungsi sebagai antioksidan, tokotrino juga menunjukkan sifat neuroprotektif, anti radang, anti rada, dan juga perlindungan kardio. Tidak dapat dinafikan bahwa kelapa sawit merupakan minyak yang terbaik dan berkhasiat. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa industri kelapa sawit Malaysia merupakan sumber import untuk minyak bertapis terpenting kepada pasaran pengeluaran sawit global. Sebagai penghias bicara akhir, kelapa sawit memberi nikmat, rezeki, dan kesejahteraan kepada negara dan rakyat kita. Hargai sawit Malaysia. Sekian dan terima kasih.